Assalamualaikum dan salam sejahtera bersama saya Siti Nurdiati Zaidi dalam Dunia 11 Pagi. Jumlah kes positif COVID-19 dunia kini mencecah 30,691,232 orang. Angka kematian pula 956,396 setakat ini. Manakala jumlah kes aktif dengan kebolehjangkitan 7,401,032. Dalam pada itu, dunia terus menyaksikan perkembangan positif berdasarkan kepada bilangan pesakit yang sudah pulih. Sebanyak 22,333,804 pesakit COVID-19 di seluruh dunia sudah pulih. Di Malaysia, sebanyak 95 kes baru dilaporkan semalam dengan keseluruhan kes positif pandemik itu 10,147. Vaksin COVID-19 secukupnya untuk rakyat Amerika Syarikat mampu dihasilkan menjelang April depan. Manakala dos pertama akan diedarkan sebaik sahaja diluluskan akhir tahun ini. Perkembangan itu dimaklumkan Presiden Donald Trump. Menurutnya, 3 vaksin kini di peringkat percubaan. Sekurang-kurangnya 100 juta dos akan dihasilkan hujung tahun ini dan ratusan juta dos dikeluarkan setiap bulan. Trump juga menyatakan pengedaran vaksin berkenaan akan dilakukan lebih cepat daripada jangkaan ramai. Lebih 198,000 rakyat Amerika maut disebabkan COVID-19, manakala angka korban di seluruh dunia hampir 950,000. Kanada akan menggerakkan anggota polis ke lebih 1,000 buah restoran dan bar menjelang hujung minggu ini. Langkah itu bertujuan untuk memastikan peraturan kesihatan awam dipatuhi oleh pemilik premis dan pelanggan serta tindakan denda. Perkara itu dinyatakan oleh Menteri Keselamatan Awam Wilayah Montreal, Genevieve Guilbeault. Pihak berkuasa juga melarang penjualan minuman beralkohol selepas tengah malam. Aktiviti berhibur turut dilarang. Setakat ini, Kanada mencatatkan lebih 141,000 kes COVID-19 dengan 9,240 kematian. Tentera Amerika Syarikat akan meningkatkan kehadiran anggota tentera dan peralatan ketenteraan di timur laut Syria. Langkah itu diambil untuk membantu memastikan keselamatan dan keamanan pasukan gabungan di negara tersebut. Demikian menurut jurucakap Komando Pusat Amerika Syarikat CENTCOM, Kapten Bill Urban. Beliau berkata CENTCOM telah meningkatkan rondaan dan mengerahkan kenderaan tempur berperisai untuk menambah kekuatan anggota keselamatan di kawasan itu. Ahli politik Kamerun Maurice Kamto yang juga seteru Presiden Kamerun Paul Biya mendesak rakyat negara itu untuk bersama-sama menyertai tunjuk perasaan besar-besaran Selasa depan. Ia bagi menuntut gencatan senjata dalam pemberontakan di negara itu dan reformasi pilihan raya. Kamto yang kalah pada pilihan raya 2018 ditangkap pada Januari tahun lalu berikutan perarakan yang membantah pengundian. Biya memerintahkannya dibebaskan 9 bulan kemudian bawah tekanan antarabangsa. Beralih ke perkembangan sukan, Serge Gnabry mencipta hat-trick membantu Bayern Munich menang besar terhadap Schalke 8-0 dalam aksi pembuka tirai Bundesliga 2020-21. Turut menyumbang gol Leroy Sané yang juga penampilan sulungnya di Bayern, Leon Goretzka, Robert Lewandowski dan Thomas Müller. Manakala satu lagi gol dihasilkan oleh pemain antarabangsa England Jamal Musiala yang baru berusia 17 tahun, sekaligus menjadi penjaring gol termuda Bayern di Bundesliga. Dalam saingan Ligue 1 Perancis, Lyon terus gagal meraih kemenangan awal pagi tadi. Mereka diikat seri 0-0 oleh Nîmes di laman sendiri. Meskipun Memphis Depay dan Moussa Dembélé turut diturunkan dalam kesepasan utama, namun Lyon gagal menyelah. Pengendali Bruno Guimaraes dalam reaksinya berkata, ia satu perlawanan yang pelik dan anak-anak buahnya mensia-siakan banyak peluang. Namun Guimaraes serta pasukannya akan bekerja lebih keras dan tidak mahu kehilangan mata pada aksi seterusnya. Selepas 4 perlawanan, Lyon berada di kedudukan ke-10 Liga dengan hanya 1 mata.
Tenis kejohanan terbuka Itali, pilihan kedua Rafael Nadal mara ke suka akhir perseorangan lelaki. Pemain bergelar Raja Gelanggang Tanah Liat itu menang 6-1, 6-3 terhadap Dusan Lajovic dari Serbia. Menanti Nadal di suka akhir Diego Schwartzman dari Argentina. Dalam aksi perseorangan wanita, pilihan pertama Simona Halep dan juara bertahan Karolina Pliskova mara ke suka akhir. Halep mara selepas mengalahkan Diana Yastremska dari Ukraine 7-5, 6-4. Pliskova, pemain nombor 4 dunia, menang 6-4, 6-3 terhadap Anna Blinkova. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Fali Uthman dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum.